Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar Slot Nurani, kitab idaman penuntut. Moga-moga sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang memberi manfaat. Jadi insya-Allah slot petang ini akan menyambung kitab idaman penuntut, tajuk istinja, bahagian yang kelima. Bahagian kelima ni kalau mengikut daripada awal kita masuk pada tajuk istinja. Jadi kalau kitab idaman penuntut edisi Jawi, muka surat 15 bahagian ke-9 daripada bawah edisi Jawi. Saya. Edisi Rumi. Edisi Rumi muka surat 5. Yang eloknya, afdalnya, bercebok itu mula-mula dikesak dengan kertas tisu, kemudian diikuti dengan air jika hendak pakai satu sahaja. Maka dengan airlah yang lebih elok kerana ia menghilangkan ain najis serta bekas-bekasnya sekali. Yang eloknya, yakni yang afdalnya, bercebok itu mula-mula dikesak dengan kertas tisu dahulu, kemudian diikuti dengan air. Bercebok ni istinja. Istinja membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan, membersihkan najis yang ada di tempat keluar daripada dua jalan, kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Dia bercebok ni bahasa kitab ni lah, kita pakai sebut istinja. Jadi yang afdalnya bercebok, beristinja itu mula-mula dikesak dengan kertas tisu. Tinggi pada tisu dah. Sebelum ni bicara batu dan juga barang yang sama hukum dengan batu termasuk tisu. Sekarang ni pergi pada tisu dulu dah. Mula-mula dikesak dengan kertas tisu dahulu. Mula-mula. Kemudian mula-mula dikesak dengan kertas tisu dahulu. Sekali tu mula-mula, lepas tu dahulu pula. Kemudian selepas daripada kesak, sapu terpanggil tau. Kesak sapu dengan tisu tu, kemudian diikuti dengan air. Ni hak paling afdal ketika kita istinja. Terdahulu memada istinja dengan air sahaja. Yang biasa kita buat, yang masyhur bagi kitanya. Ataupun memada kita istinja dengan 3 batu. Istinja dengan 3 batu sahaja. Sudah memada, boleh dah kita sembahyang. Yang ni syariat Nabi SAW. Bukan setakat Nabi perintah supaya istinja dengan batu, bahkan Nabi sendiri pun melakukan istinja dengan batu. Istinja dengan batu ni tidak berkait dengan ada sebarang keuzuran ataupun tidak berkait dengan ketiadaan air. Ni kira berulang-ulang daripada siri yang bahagian pertama lagi dah. Istinja dengan batu ni tidak berkait dengan ketiadaan air. Air banyak sekalipun, dalam setengah kitab tepi laut sekalipun. Jadi kadang-kadang mari persoalan hak berkaitan dengan istinja dengan batu dalam keadaan ketiadaan air. Kemudian pergi ke tempat yang lain, didapati air, adakah wajib dia basuh dengan air? Tak wajib.
Sebab apa? Sebab sudah memada istinja dengan batu. Tetapi kalau ketiadaan air, maka istinja dengan batu bukan diharuskan, bukan dibenarkan pada syarak, bahkan diwajibkan pada syarak. Hak kata memada diharuskan pada syarak, dibenarkan pada syarak istinja dengan batu ni ketika air banyak. Air tak ada, diwajibkan istinja dengan batu. Ini syariat khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang tertentu kepada ummah Nabi, syariat terdahulu tidak ada istinja dengan batu. Kemudian bicara hak selok minggu lepasnya, istinja dengan air sahaja memada ataupun istinja dengan batu sahaja memada. Kemudian istinja dengan batu je diceritakan bahawa istinja dengan batu sahaja ni memada sekira-kira bersih dengannya dengan istinja dengan batu tu. Bersih, kena ingat baiklah dalam kitab kita ni jelas nyata, bersih dengan makna hilang ain najis. Hilang ain najis. Adapun kesan-kesan najis, kalau kita sebut sifat najis, bau najis, memang tidak akan hilang dengan hanya sapu dengan batu ataupun sapu lap dengan tisu. Tapi dia panggil bersih, memada untuk solat, hanya setakat hilang ain sahaja. Hilang ain sahaja sudah memada. Kemudian bau ada, memang tetap bau ada. Kemudian kesan-kesan dia tu memang ada. Yang wajib dihilangkan ketika istinja dengan batu adalah ain najis. Ain najis, ada pun bekas-bekas najis, kesan-kesan najis, sifat, itu dimaafkan. Itu dimaafkan pada syarak. Kemudian dalam kitab ni hanya cerita istinja dengan batu sekira-kira bersih dengan bau hilang ain najis. Dia tak ceritalah pula hak berkaitan dengan istinja dengan air. Istinja dengan air sahaja ni memada sehinggalah hilang dia punya ain najis serta dia punya kesan najis. Sifat najis wajib dihilangkan. Wajib hilangkan, barulah memada menggunakan air semata-mata. Kemudian ketika istinja dengan air, wajib kita kena istirkha. Istirkha ni kita panggil apa ni? Teran. T-E-R-A-N. Teran. Apa panggil apa? Rudi? Push apa? Kalau kita terang apa terang? Macam kalau macam kita kata kalau jenis budak-budak hak jenis sembelik tu kan kita kata terang kita kata. Bukan terang terang cahaya bukan ni. Dia kalau eja T-E-R-A-N. Tahu? Meneran. Meneran tu macam orang nak beranak tu kan. Betul. Dia kata push tu. Maknanya pada masa istinja, dia nak istinja ni bukan hanya dengan air, bukan dengan batu pun, kita wajib kena istirkha, kena apa ni? Kena terang tadi terang. Terang. Supaya dia terbuka sedikitlah. Waktu wajib tu untuk sebab tempat yang nyata ketika kita mencangkung atas dua kaki terang sedikit tu dia panggil anggata zahir. Jadi di sini mungkinlah ni sidang pendengar kena ambil perhatian molek, terutama sekali kepada orang yang qada hajah atas tandas duduk. Tandas duduk panggil tu dah. Betul. Hak atas latar tu dia panggil tandas mencangkung. Tandas duduk tinggi tu. Tandas mencangkung, hak atas latar tu. Betul. Itu bukan tandas duduk. Itu orang duduk. Sekarang ni mencangkung orang yang mencangkung. Tak ni dia kena, dia bahasa ni kena biar ambil faham dulu.
Rudi dan sidang pendengar. Tidak dia faham kod lain. Ya. Ada orang, dia panggil, ni betul salah ni atas masing-masing lah. Baik. Ada orang dia panggil, tandah duduk, maknanya dia kata tandah hak atas latar. Macam gitu pula. Tandah mencangkung, tandah hak tinggi. Tu tandah. Sebab dia kata tandah yang kita kira, bukan kira orang. Jadi kalau kata duduk, orang duduk. Ya. Kalau kata mencangkung, orang mencangkung. Itu betul. Dah tak tahulah. Itu kena tu sikit lah. Kena faham dari segi percakapan. Mungkin tak sama. Makna hak tandah tinggi ni. Kita tandah tinggi, kena duduk atas tandah. Hak tandah di bawah ni, kita mencangkung atas dua kaki. Yang mana kita ketika qada hajah, disunatkan kita mencangkung atas dua kaki. Itu sunnah. Disunatkan kita qada hajah mencangkung atas dua kaki supaya najis tu dia keluar tu laju. Lawas. Lawas ke apa? Betul, lawas. Ada S. Ada S. Kita kalau cakap Terengganu lawah. je. Gitu je. Ada macam H. H je. Mana laju. Tu pada masa qada hajah. Ya. Pada masa istinja pula, bila mencangkung atas dua kaki, dia terbuka tempat yang kita nak istinja. Tapi persoalan kita sekarang, orang kita ada keuzuran. Orang tua-tua, orang yang sakit lutut, dia tidak boleh mencangkung seumpama tu. Dia kok mana pun dia kena duduk atas tandah hak tinggi tu. Ada ni. Bila duduk atas tandah hak tinggi, dia tak terbuka tempat nak keluar najis. Tambahan pula kalau orang yang duduk tu pula dia agak gemuk. Daging punggung dia banyak. Tu tertutup tu. Okeylah, pada masa qada hajah selesai. Yang nak bicara adalah ketika istinja. Menggunakan air sama, menggunakan batu sama. Macam mana kita nak memastikan ketika menggunakan air, ketika sapu dengan batu, tempat yang kita terbuka yang sepatutnya tu kena air perabih. Kena batu meratai sekeliang. Sebab dia dalam keadaan tertutup. Sebab dia duduk. Bukan dalam keadaan mencangkung atas dua kaki. Ni kita nak istinjak dengan air, nak istinjak dengan batu, kena ambil perhatian molek ni. Kalau kita kata pakai air lah. Pakai air pun sama. Sebab kita mencangkung atas dua kaki dan wajib istirkhak tu. Kena push, kena terang sikit. Dan sekarang nak terang macam mana duduk atas tandah yang tinggi tu, memang dah keadaan nak buat macam mana tu. Nak pastikan bersih di tempat yang sepatutnya bila kita mencangkung atas dua kaki, tempat tu terbuka dan kita diwajibkan istirkhak sedikit, terang sedikit. Lepas tu tengoklah macam mana kalaulah kata kita hanya untuk qada hajah masa yang lama sedikit, kita tak boleh nak mencangkung atas dua kaki, kita kena duduk atas tandah yang tinggi tu. Tapi untuk istinja sekejap sahaja, kita boleh mencangkung atas dua kaki, kita turun ke bawah lah. Turun ke bawah, kita istinja di bawah. Ketika mencangkung atas dua kaki, barulah terbuka tempat yang kita nak istinja, sama ada istinja dengan air ataupun istinja dengan batu. Kemudian kalau kita memang tak dapat nak turun ke bawah, sekejap pun tak boleh duduk mencangkung, nak letak atas tandah duduk tinggi, itu pun orang yang duduk kan. Ada ni. Ni contoh orang uzur kan. Yang jaga ni contoh anak-anak ni, yang angkat orang tua dia letak atas tandah tinggi yang kita duduk tu. Nak istinjak macam mana atas lantai. Tu dia kena amati sedikit lah. Sebab ketika istinjak disunatkan menggunakan jari tengah tu. Ketika istinjak disunatkan menggunakan jari tengah. Ketika kita istinjak daripada buang yang besar, kita menggunakan jari tengah. Jari tengah tu jari untuk istinja.
Kalau jari tengah tu tunjuk kepada orang lain, tu masuk dalam viral FB lah tu. Orang jari tengah tu untuk istinja. Yeah. Dia jari tengah tu tunjuk ke muka orang. Tu masuk FB. Tu bergomor lah tu jawapan dia. Jadi masa istinja ketika duduk atas tandas tinggi tu, dia kena jari tengah tu kena main peranang sedikit lah. Kemudian masalahnya bila kita duduk atas tandas hok tinggi tu, kita terpaksa main peranang dengan jari tengah tu untuk supaya bersih di tempat-tempat yang dihukumkan zahir tu. Kena amati jangan terlebih masuk di rongga dubur. Kalau terlebih sedikit sahaja hujung jari kita tu termasuk di dalam rongga dubur, walaupun kita kata sejuk sikit je hujung jari masuk dalam rongga dubur, kalau siang hari bulan Ramadan batal puasa. Kalau siang hari bulan Ramadan dah kita terpaksa menggunakan jari tengah kerana istinja ketika duduk atas tandas yang tinggi itu. Jadi terlajak jari tengah tu masuk dalam rongga dubur, maka batal puasa kalau siang hari Ramadan. Dia kena ingat. Kemudian ni saya biasa sebut dalam pengajian lah. Ada orang-orang yang belajar pada masa istinja, guru dia ajar kena korek dengan jari dalam rongga dubur. Tu salah sangat-sangat tu. Tak ada raja seumpama tu. Sebab apa dia kata? Sebab di dalam rongga dubur tu masih lagi ada baki. Tahi tu masih lagi ada. Sebab apa? Sebab guru dia tu masa istinja termasuk jari. Lepas tu ada lagi lah tahi dalam rongga dubur. Ni kena beritahu anak murid lah. Ni kena korek. Tak ada korek. Dan di dalam tu ada lagi tu. Itu dia panggil batin. Tak panggil zahir badan, tu panggil batin. Tak bicara tu. Kalau nak korek sampai ke siku, masuk tangan ke dalam tu pun, dalam perut tak ada lagi tahi. Jangan sesekali amal korek dengan jari dalam rongga dubur ketika istinja daripada buang air besar. Jangan sesekali. Kalau bulan Ramadan siang hari, batal puasa. Ni ingat baik ni. Sebab ada pengajaran yang seumpama tu, guru dia ajar istinja, ketika istinja daripada buang besar, dia suruh anak murid dia korek dengan jari dia ke dalam rongga dubur. Satu kisah tu, anak murid yang amal sokmo-sokmo dengan ajaran guru dia tu, akhirnya jadi sakit buasir. Buasir dia main duk korek. Bukan kata masa istinja guru dia ajar korek, masa mandi wajib pun. Masa mandi wajib guru dia ajar korek juga. Nak pergi rata air. Apa ajaran seumpama tu? Salah sangat seumpama. Tidak ada. Kita hanya istinja kena istirkha, kena terang sedikit supaya terbuka tempat yang kita nak istinja dengan air ataupun dengan batu. Jadi istinja dengan air sampai ke hilang air najis serta hilang dia punya kesan, bekas ataupun sifat-sifat najis. Adapun istinja dengan batu hanya setakat hilang air najis, bekas najis, kesan najis, sifat najis, contohnya bau, masih lagi ada, tu dimaafkan, sudah memada. Tu cerita bab istinja dengan air sahaja. Yang kedua, istinja dengan batu sahaja. Kemudian nak cerita pula yang afdalnya hak mana? Yang afdalnya hak mana? Ni comel dalam kitab kita ni. Yang afdalnya mula-mula kesak dengan kertas tisu, kemudian diikuti dengan air. Kemudian antara kita guna tisu, ni baru senang. Sebut batu-batu ni jadi tak berapa relevan sikit lah dengan kita nak bicara ni. Kalau sebut kata tisu tu agak relevan sikit. Kemudian minggu lepas Rudi ada soalan berkaitan dengan jaga ibu yang uzur, badan agak besar, sakit kecil manis,
Kemudian dia istinja ibu yang uzur tadi tu menggunakan tisu basah. Lepas tu macam mana sah dok sembahyang. InsyaAllah lah kita akan bicara nanti berkaitan dengan istinja menggunakan tisu basah. Sebab persoalan tanya istinja dengan tisu basah ni sudah berulang-ulang kali. Jadi insyaAllah perhabis dulu dalam kitab ni. Kalau ada kesempatan slot petang ni kita akan masuk persoalan tisu basah. Kalau tidak sempat kita pergi pada minggu hadapan insyaAllah. Sebab ada soalan tu saya dah ambil soalan. Saya ada catat, ada tulis soalan daripada Muhammad Faiz, Kampung Lerek. Okey. Lerek ni lerek dekat Tepuh. Lerek dekat dari mana lah dengar nak pergi ke highway Kuala Lumpur tu. Lerek kat Kampung Petaling tu. Dia tanya berkaitan dengan sapu dengan tisu basah. InsyaAllah kita akan cerita tu. Nanti akan cerita. Kalau tak sempat slot petang ni, insyaAllah slot minggu hadapan lah. Ya. Cuma untuk kita perhabis dulu kitab kita ni. Kemudian persoalan-persoalan dalam FB pun kalau tak sempat jawab, saya akan buat catatan, akan jawab minggu hadapan. Sebab sebelum nak pergi pada soalan, kita nak baca kat kitab kita dulu, gana-gana dulu. Ya. Biar-biar kitab kita dulu. Kan ada dah dalam WhatsApp? Tak ada kita. Tak ada dalam WhatsApp. Dalam FB? Dalam WhatsApp tak ada, dalam FB pun tak ada. Ada apa. Cuma ni lah dia punya apa ni? Ustaz bagi contoh sajalah. Pasal batin dia kan. Kalau dia pelarak siapa siku korek. Benda ni? Dia kata. Pelarak siapa siku korek dok, bukan tak ada orang korek siapa siku. Tapi nak ceritanya di dalam tu memanglah ada tahi. Kalau kita korek siapa ke siku masuk dalam tu pun tahi tu ada lagi. Tapi tak ada korek siapa ke siku, kena pergi hospital, tak nak cabut tangan tu. Maknanya dia tak ada korek siapa siku, maknanya ada orang ajar suka korek dengan jari sikit-sikit dalam tu. Tapi nak cerita kalau hok dalam tu, kalau korek siapa ke siku pun ada lagi dalam tu. Tak ada orang korek siapa siku, punahlah tubuh dia nya. Kena pergi hospital keluar gitu. Tapi memang ada bawakan seumpama tu dan pernah. Ni cerita berapa tahun lalu. Dah boleh sebut hok larat siapa ke siku tu. Korek siapa larat ke siku. Beberapa tahun dahulunya ada soalan dalam TV lah. Soalan tu berkaitan dengan ni bulan Ramadan. Soalan berkaitan dengan puasa. Ya. Dua kali soalan tu orang lain-lain, yang menjawab pun orang lain-lain. Macam mana puasa saya ketika saya istinja, saya korek jari ke dalam rongga tubuh. Satu kali tu jawab, kalau korek kerana istinja tak batal puasa. Kalau korek saja-saja batal puasa. Mana kalau masuk jari dalam rongga tubuh, masuk istinja tak batal puasa dia kata. Tapi kalau korek saja-saja, buah lambat tunggu buka puasa, lepas tu korek. Maksud gitu lah. Baru batal dia kata. Masuk sedikit je jari dalam rongga tubuh walaupun ketika istinja, puasa batal. Satu lagi jawapannya, orang lain pula yang soal, hari lain. Jawapannya, kalau korek dengan jari, bukan kenyang pun dia kata, apa nak batal puasa, hak tukar jawab pula. Bukan kenyang pun. Kita bukan masalah kenyang lapar. Masalahnya, di antara perkara yang membatalkan puasa adalah masuk sesuatu ke dalam rongga. Tu. Jadi masuk jari sedikit saja dalam rongga tubuh, puasanya batal. Tapi kita bukan masalah bicara puasa ni, Rudi dan sidang pendengar. Pada masa istinja, tidak dituntut kita korek dengan jari. Untuk dalam batin tubuh tu tidak dibicarakan hukum. Kita hanya bicara anggota zahir. Yang mana anggota zahir badan ni termasuk ketika mencangkung atas dua kaki, kemudian diteran sedikitnya, maka terbuka tu dipanggil anggota zahir. Hak tu wajib kena bersihkan ketika istinja. Hak sebelah dalam tu dipanggil rongga batin. Itu tidak dibicarakan. Tu nak cerita situ je, bukan berkait dengan masalah bulan Ramadan. Jadi kita pergi kepada
menggunakan air saja memada, menggunakan batu saja memada. Yang afdalnya mula-mula kesak dengan tisu dengan tisu, kemudian diikuti dengan air. Jadi menggunakan kedua-dua. Menggunakan tisu, kemudian diiringi dengan batu. Diiringi air. Dengan air. Ini yang paling afdal. Yeah. Kemudian antara antara tisu dengan air ni, dia kena tertib lah. Yeah. Kalau menggunakan air, habis dah lah. Nak tisu nak buat apa lagi? Yeah. Sebab air sudah menghilangkan air dan menghilangkan bekas. Jadi kalau kita nak pilih afdal ni, memang kita kena dahulukan tisu. Yeah. Tisu dia menghilangkan air. Dah, ready. Kemudian bekas masih lagi ada. Bekas tu dihilangkan oleh air. Dia nak gitu. Jadi tertibnya afdal ni tertib susun menggunakan tisu, kemudian menggunakan air. Ini paling afdal. Kemudian antara tertib susunan tisu kemudian menggunakan air ni, dia tak syarat segera. Berlambatan pun tak apa. Tadi kita istinja dengan tisu. Air banyak tapi berasa sejuk masa tu pakai tisu saja. Yeah. Kemudian lama tu nak pakai air lah pulaknya. Itu afdal. Walaupun berlambatan sekalipun sudah dapat kaifiah yang afdal, tisu dahulu kemudian air. Walaupun kemudian air ni lama dah tu. Yeah. Barulah guna air, masih lagi dapat hak afdal ni. Sebab tu soalan hak lepas dah dalam FB, dia istinja dengan batu soalan dianya dalam keadaan ketiadaan air, kemudian dia jumpa air, wajib dia istinja dengan air pula. Tak wajib, tapi nak dapat afdal, basuh dengan air. Bila dia basuh dengan air, berarti dia sudah dapat hak afdal, kesak dengan tisu kemudian diikuti dengan air. Dapat afdal ni. Wajib tak menggunakan air? Tak wajib, tapi untuk dapat afdal guna air. Lepas daripada tu ada ni. Kemudian kalau katalah dia segera guna tisu, lepas tu guna air segera. Kalau dia nak himpung dua ni, nak himpung pakai tisu, pakai air mengiringi kemudian. Ketika pakai tisu, wajib tak dia lap 3 kali. Ingat kita dahulunya istinja wajib dengan 3 batu. Atau 3 penjuru batu. Wajib. Sampai ke wajib hilangkan dia punya air. Pada ni. Ya. Tetapi kalau kita nak istinja menggunakan dua-dua sekali, mula-mula guna tisu, kemudian guna air, kita guna tisu ni tak wajib 3 kali. Tak wajib Sebab kita nak buat air pula kat gigi. Pada ni. Tak wajib. Baik. Hak kata istinja dengan batu, wajib 3 batu. Istinja dengan tisu, wajib 3 tisu. Kalau kita hanya nak istinja dengan batu ataupun tisu semata-mata tanpa mengiringi air. Kalau ada pelambatan? Kalau ada pelambatan? Kalau dah sekarang ni dia tidak mengiringi air. Tapi kalau dia hanya lap sekali 2 kali, nanti pula baru nak menggunakan air, selepas tu tak boleh nak semayang lagi sebab tidak cukup lagi 3 kali batu. Okay. Maknanya kalau kita tidak segera menggunakan air, kita nak istinja dengan batu atau tisu, wajib 3 kali. Barulah selepas tu kita boleh semayang. Kemudian nanti tu pula jumpa air, kita nak ngiring air, dapatlah afdal. Tapi hak nak sebut ni sekarang ni, dia buat segera dua-dua ni. Baik. Dia pakai tisu terus pakai air. Dia masuk dalam tandah, ada tisu tepi tu dan ada air pahit. Dia pun nak guna dua-dua. Bila nak guna dua-dua, dia ambil tisu, tak wajib 3 tisu. 1 tisu pun tak apa dah. Tetapi sunat buat 3 tisu biar habis licin air najis. Sunat juga. Maknanya kalau dia ambil tisu, dia lap sekali je. Yeah. Habis air yang kasar-kasar. Dia pun mengiringi air. Dapat dah afdal tu. Tapi nak comelnya, walaupun dia buat dua-dua, dia menggunakan tisu, mengiringi air, himpung tadi tu. Masa menggunakan tisu, disunatkan dia buat 3 tisu juga.
sampai ke hilang air najis. Biar hanya tinggal kesan-kesan najis semata-mata. Barulah dia mengiringi dengan air. Hak ni amalan yang dilakukan oleh ahli Quba. Ahli Quba ni Nabi SAW tanya ahli Quba, apakah perkara yang kamu lakukan sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memuji puak Quba. Puak ahli Quba ni Allah Taala puji. Apa yang kamu lakukan? Nabi SAW tanya puak Quba ni. Nabi kata, innallaha yusni alaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuji ke atas kamu. Apa amalan kamu? Jawab ahli Quba-nya, inna nutbi'ul hajaratal ma'. Dia kata, inna nutbi'ul hajaratal ma'. Sesungguhnya mengiringi oleh kami akan batu, akan air. Kami istinja pakai batu dulu, kemudian kami pun pakai air pula. Ni afdal. Afdal sebagaimana yang dilakukan ahli Quba. Jadi hak ni, hak afdal menggunakan tisu kemudian mengiringi air. Jika hendak pakai satu sahaja, sama ada air sahaja ataupun sama ada tisu sahaja, maka dengan air lah yang lebih elok, lebih afdal, kerana ia menghilangkan air najis serta bekas-bekasnya sekali. Jadi sekarang ni hak nombor 1, tisu mengiringi air. Nombor 2, air sahaja. Nombor 3, tisu sahaja. Jadi yang kita duk pakai air sahaja, tisu tak pakai ni, kita ingat ke nombor 1 dah. Bukan nombor 1, kan first tu. Tu second. Tu second tu. Hak first kelahnya tisu, kemudian menggunakan air. Maknanya sebelum masuk tandas cari tisu dulu. Kalau rumah sini tak apa, kalau rumah orang, minta ada tak tisu? Dah apa ni? Nak qada hajat. Mau pakai tisu ke? Pakai tisu, nak pakai air. Tu hak first. Hak nombor 1. Kejut orang lah. Dia gini. Kalau pakai tisu dahulu, dia menghilangkan air. Air tak ada. Dia tinggal kesan. Air yang digunakan sedikit sahaja. Kemudian ketika kita menggunakan air dalam keadaan air najis sudah dihilangkan, kita kurang keraguan. Air yang kita istinja tadi itu mengercik kepada betih kita ke contohnya. Bayangkan kalau di tempat kita nak istinja tu air najisnya banyak. Kita terus pakai air. Air tu bersekali dengan air najis tu. Kadang-kadang dia mengercik kepada betih kita, kaki kita. Macam mana perasaan hati kita? Ni jadi sampai ke guna air banyak, sampai ke berjeruk air kawasan tandas. Dengan betih dia basuh pula. Sebab apa? Sebab dia menggunakan air ketika istinja tu, air najis tu banyak. Air najis tu banyak. Pada ni. Jadi dia menggunakan air tu turun sekali dengan air najis. Jadi bila air tu mengecik ke mana-mana, timbul macam mana hati? Timbul ragulah. Bayangkan kalau sudah habis dah air najis, dengan menggunakan tisu, air najis kita menggunakan tisu ni, air tu tidak akan pergi ke lain sebab dia sudah lekat di tisu. Di tempat tu semua cuma ada kesan najis. Dia menggunakan air tu jadi racau je, tak ada dah. Sebab tu terkadang ni kata untuk jaga kebersihan tandas, bila isti'angat air ni agak sukar. Terkadang di tepi-tepi tandas tu kita boleh nampak ada kecil-kecil kuning-kuning tu tahi. Itu tahi tu bukan kena masa qada hajah. Tahi ada kecil-kecil di tepi tandas tu adalah pada masa istinja dengan air tu. Bila dia menggunakan air yang besar, air kuat, air banyak ni, dia buka pahit pula, habis metal gitu. Kita kalau kita panggil lah, kita pusing habis metal. Padahal bukan metal tu batang pahit. Tapi kita cakap Terengganu, Allah
buka batang pahit, habis meta. Habis meta ni. Dibuka habis. Jadi air tu kuat. Air kuat tu yang menyebabkan di tepi-tepi tandas tu ada kuning-kuningnya. Yeah. Ada zat tahik. Tapi kalau bayangkan kalau guna tisu, terbelok habis licin dan air najis. Yang ada hanya kesan saja. Okay. Yang mana kesan tu boleh pergi semayang dah sebenarnya. Kita lap dengan tisu 3 kali, air habis dah, tinggal kesan. Yang mana memadai dah, kita boleh pergi semayang dah tu. Tapi kena 3 tisu kalau nak pergi semayang lalu. Ni kalau nak menggunakan air, tak wajib 3 tisu. Tapi kalau kita buat 3 tisu, sunat 3 tisu juga. Walaupun kita nak mengiringi air, ada apa lagi situ? Tak ada dah. Jadi bila menggunakan air, jadi air jadi cermat. Air jadi tak banyak kita gunakan. Kalau kita pakai tisu, kena mengiringi dengan air, hak kaifiah yang paling afdal. Ni kaifiah yang paling afdal. Ada soalan apa tu? Ada. Balik Hamidah Abu Cik. Dia kata, dia tanya ustaz kena niat kan? Kena niat ke? Ketika nak istinja guna tisu, lepas tu bila nak guna air, kena niat lain pula ke atau tak perlu niat? Dia samalah ketika istinja ke, ketika basuh najis ke, dia tak ada suruh niatnya. Kita niat ni ambil semayang. Betul. Mandi wajib, sembahyang, ibadat. Istinja. Istinja pun ibadat juga. Tapi istinja ke, basuh najis ke, dia tak ada niat-niatnya. Tak syarat niat di situ. Baik. Jadi maknanya kita guna tisu dulu, kemudian barulah kita mengiringi dengan air. Sebab tu setengah tandas tu kan rumah orang memang ada tempat untuk tisu. Walaupun di tandas dia tu ada batang pahit. Ada tempat untuk tisu walaupun ada batang pahit. Yeah. Tapi dia kata tisu tu standby apabila tak ada air. Dia kata gitu. Ada air pun tak ada masalah. Memang afdal tisu kemudian mengiringi air. Tu salam ustaz, mula-mula guna tisu, patu air, patulah guna tisu. Bagus dok buat gitu ustaz. Tisu lah tu setakat nak lap basah je lah. Nak lap basah. Memanglah kalau kita rasa tak selesa dengan air, ada orang bukan pakai tisu, dia pakai kain nak lap sebab dia tak selesa dengan basah tu. Tambahan pula kalau kita bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan, lepas kita istinja dengan air, kita disunatkan lap terlebih dahulu kesan-kesan air sebelum kita bangun. Di bulan Ramadan. Nak jaga-jaga takut air tu dia masuk ke dalam rongga. Jadi kalau bulan Ramadan, kita istinja dengan air sebelum bangun, sunat lap terlebih dahulu. Sunat lap terlebih dahulu punggung kita tu sebelum bangun bagi orang yang berpuasa. Supaya taklah dia bangun dalam keadaan punggung dia tu basah selepas istinja menggunakan air. Kemudian kalau nak pakai satu saja. Satu saja ni maknanya air saja ataupun tisu saja. Yeah. Maka afdalnya kita pakai air saja kerana ia menghilangkan air najis serta bekas-bekasnya sekali. Dia gini. Dia dua. Yang pertama afdal tisu, kemudian air. Yang kedua, kalau nak pilih antara air sahaja dengan tisu sahaja, afdal air sahaja. Ni kena faham sini. Yang pertama, afdal kita menggunakan tisu kemudian air, ini afdal pada syarak. Afdal pada hukum syarak. Yeah. Adapun kalau kita nak memilih satu daripada air sahaja ataupun tisu sahaja, maka lebih elok, lebih afdal menggunakan air saja kerana ia menghilangkan air najis serta dengan bekas najis. Kerana tu, kerana bersih. Bukan kerana syarak. Ada ni. Mana dari segi syaraknya, air saja dengan tisu saja ni sama je dari segi syarak. Tapi kalau menggunakan tisu mengiringi air, itu memang afdal pada syarak. Itu memang afdal pada syarak. Regu dua lalu. Sebagian ahli kubat buat. Hak Tuhan puji ni. Ni afdal sungguh pada syarak.
Tisu kemudian iringi batu. Tisu kemudian iringi air. Adapun kalau kata air sahaja, tisu sahaja, afdal air bukan afdal pada syarat. Afdal kerana menggunakan air lebih bersih. Pada bersih tu afdal. Lepas tu dia kata sini, kenapa afdal menggunakan air? Kerana ia menghilangkan air najis serta bekas-bekasnya sekali. Kalau tisu tak hilang bekas. Betul. Jadi sini afdal pada bersih. Bukan pada syarak. Dari segi syarak, sama ada air, sama ada tisu, sama je. Sebab menggunakan batu ni, Nabi sendiri menggunakan batu, hadis Bukhari. Dan Nabi perintah sahabat istinja dengan batu. Maka afdal lah pada syarak. Samalah dengan air. Tapi yang afdal sekali pada syarak adalah batu, kemudian mengenai air sebagaimana yang dilakukan oleh ahli Quba. Tapi kalau kata air saja ataupun batu saja, tisu saja, mana afdal? Afdal air saja ni afdal pada bersih. Bukan afdal pada syarak. Afdal pada bersih. Bahkan. Ni kepada syarak balik ni. Ini kepada syarak balik. Kalaulah hati kita ni rasa tak boleh nak turut, duk mengajar kita idaman penuntut, istinja dengan batu, dengan tisu ni, saya tak boleh nak buat. Geli. Sebab apa? Sebab masih lagi ada kesang tu, saya tak boleh nak buat. Kalau gitu, afdal pada syarak, kita menggunakan tisu sementara. Ni, faham tak ni? Ni beberapa minggu dah ni kita ni. Ni bahagian kelima dah ni. Kalau kita dengar dalam Selok Nurani ni, sama ada dengar radio ataupun mengikuti live FB, boleh ngaji saja dah hari ni. Kita tak boleh nak buat macam dalam kitab tu kata tu. Tak nak buat. Nabi buat kan istinja dengan batu. Nabi perintahkan sahabat istinja dengan batu. Kenapa kamu tak boleh nak buat? Geli kalau gitu kau. Ketika tu afdal kita menggunakan tisu daripada air. Sebab apa tu? Nak ajar nafsu. Ajar macam mana? Hak Nabi buat. Hak Nabi perintah sahabat buat. Hak syarak kata okey dah untuk semayang. Kita kata tak sedap pula dah, tak boleh pula dah, geli pula dah, berasa macam apa ni hak Tuhan ni, hukum syarak ni. Nak tolak nafsu ni, buat istinja dengan tisu dulu. Sampai satu ketika tak apa dah, hati rasa tak apa dah, tisu dan air. Balik hak paling afdal sekali. Kan? Yelah, ginilah sidang pendengar. Kalau tak boleh pun, hak buang yang besar, buang yang kecil. Buang yang kecil tu pakai tisu. Pakai tisu, tak usah pakai air. Sampai ke peringkat kita rasa hukum syarak. Okey. Hak Nabi buat, hak Nabi perintah sahabat buat. Jadi lepas pakai tu rasa tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Contohnya lah, rasa okey dah. Jangan pakai tisu saja. Tisu dan iringi air, barulah boleh hak first. Ni hak syarak kata okey, kita berasa geli, kita berasa begitulah, beginilah. Hak syarak kata jangan. Haram tu, berdosa tu. Jangan. Contoh. Mengumpat. Syarak kata jangan. Tuhan kata jangan. Wala yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Quran kata jangan. Lagi tak mengumpat, tak selesa nak duduk. Tengok. Nafsu apa kita? Hak Tuhan larang, mani. Selagi tak umpat, selagi tu ni apa ke? Sumak ni. Pendam ni. Meletup dalam hati ni, lagi dok kata. Hak syarak kata jangan, dak apa hati dia selagi tak buat. Ni hak syarak benarkan. Nabi istinja dengan batu. Nabi perintah sahabat istinja dengan batu. Kita rasa tak boleh pula dah. Kalau hati kita gitu, afdal pada syarak kita isyak dengan tisu dahulu. Ajar hati. Syarak kata boleh. Lepas lega hati, barulah kita pakai tisu, iringi dengan air. Boleh hak first kelas, hak nombor 1. Ada ni.
Jadi kalau air saja kata lebih afdal daripada tisu saja, lebih afdal pada bersih. Bukan kata pada syarak, pada bersih. Tapi kata tisu mengenai air itu memang first kelas pada syarak. Sebab Allah Ta'ala puji ahli Quba, amalan ahli Qubanya, inna nutibi'ul hajaratal ma', kami ahli Quba mengiringi istinja akan batu, akan air. Itu betul-betul afdal pada syarak. Kemudian nak pilih air saja, batu saja, afdal air saja ni afdal pada bersih. Afdal pada bersih. Sebab tu dia kata, kenapa elok air? Kerana ia menghilangkan air najis serta bekah-bekahnya sekali. Ni afdal dari sudut ni. Sebab kalau menggunakan tisu saja, hanya boleh menghilangkan air, adapun bekahnya tidak boleh dihilangkan. Kira selesai dah hak kita, hak afdal. Kemudian antara air saja dengan tisu saja, insya-Allah slot minggu hadapan akan masuk kepada syarat kita nak istinja dengan tisu. Dia ada syarat lah pulaknya. Cukup syarat barulah boleh istinja dengan tisu. Kemudian macam saya sebut tadi, hak banyak orang tanya dan banyak persoalan adalah berkaitan dengan istinja menggunakan tisu basah. Sebagaimana hak ditanya oleh Muhammad Faiz, hak Kampung Leret tu insya-Allah lah Muhammad Faiz tunggu minggu depan lah. Sebab minggu ni tak sempat dah. Kita nak habis dulu kitab. Kemudian ada satu soalan WhatsApp tadi tu. WhatsApp. Daripada Harun, Cik Harun. Okey, dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Semasa istinja, guna jari korek sampai ke dalam batin, yakni dubur. Kita kena mandi wajib ke tak? Pak Suharan Bukit Petiti. Masa istinja, guna jari korek sampai ke dalam batin dubur. Kita kena mandi wajib ke tak? Mandi wajib kenapa pula? Dia mandi wajib ni di antaranya keluar mani. Tak keluar mani. Di antaranya bersetubuh. Tak bersetubuh. Maka nak mandi wajibnya kot mana? Tapi jangan sesekali masa istinja korek guna jari tu. Jangan. Awak tak buat seumpama tu. Nak situ. Kita kena mandi wajib kedok tu. Tak ada kena-kena mandi wajib ni sama ada keluar mani, bersetubuh, orang kering haid, orang kering nipah, orang lepas beranak, tu je wajib mandinya. Dia masuk jari dalam dubur tu ketika istinja tak wajib mandi. Tapi jangan buat seumpama tu. Tak ada ajaran suruh korek dengan jari pada masa istinja. Bahkan kalau buat seumpama tu masa istinja guna jari korek sampai ke dalam batin dubur, kalau syari bulan Ramadan batal puasa. Tidak ada ajaran yang seumpama tu. Kita hanya wajib mencangkung taduk kaki, kita istirkha, kita push sikit, kita terang sikit dubur tu. Basuh tu je. Itu hak zahir. Ambil mana dah tahulah ajaran ni. Hak masuk jari ni jangan. Bukan tidak ada ajaran yang seumpama ni. Di dalam batin dubur ada lagi dia punya tahi. Betul, ada lagi. Tapi itu batin. Bukan zahir badan. Kita wajib membersihkan najis zahir badan. Kita istinja pun zahir badan. Batin badan tidak dibicarakan. Jadi setakat itulah insya-Allah. Slot akan datang kita akan masuk kepada syarat. Jikalau kita nak istinja menggunakan tisu, menggunakan batu ataupun menggunakan tisu. Wallahu a'lam. Baiklah, Alhamdulillah selesai sudah untuk perkongsian berkenaan dengan istinja bahagian kelima hari ini, minggu ini. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar kerana sudi bersama-sama dengan kita. Dan juga kita persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk bacaan doa penutup. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.